Saudara, setiap insan memerlukan kebahagiaan. Namun, bagaimana kebahagiaan itu diterjemahkan terpulang kepada insan itu masing-masing? Saudara, tahukah anda pada Saban tahun Hari Kebahagiaan Sedunia disambut pada 20 Mac dan antara lain Hari Kebahagiaan Sedunia ini bertujuan untuk mengiktiraf keseimbangan pembangunan fizikal, sosial, alam sekitar demi kesejahteraan dan juga kebahagiaan sejagat. Di Sarawak, tema kebahagiaan terus diangkat menerusi pelan pembangunan lestari dan dengan nilai sebanyak 4.09 Kota Padawan yang mana kini saya berada telah pun mencapai status sebagai bandar bahagia pada tahun 2024. Bandar bahagia bukan hanya diukur dari tahap kepuasan hati para penduduk tetapi turut merangkumi aspek keseimbangan pembangunan fizikal, sosial dan alam sekitar. Menerusi visi tiada jurang antara MPP dan rakyat, Pengerusi Majlis Perbandaran Padawan Tan Kai berkata, MPP telah memperkenalkan sistem kaunselor penduduk RCS bagi memudahkan penugasan ahli majlis mengikut zon masing-masing untuk memastikan kesejahteraan hampir 300,000 penduduk. Okay, in order to create zero distancing between MPP and our resident, tak ada jarak, zero distancing, and in order to have a friendly council, friendly local council, so MPP we have a councillor resident, we have a resident councillor system. We have 32 councillor. So each councillor take care of one zone. This is a very special one. So of course, chairman had to be looking after the whole MPP. But we have 32 councillor will be helping me to take care of each zone. So the resident councillor system is very unique in MPP. To create the zero distancing between local council and the resident. Inisiatif dan program berterusan yang dijalankan MPP telah membuahkan hasil di mana MPP telah memperoleh penarafan 5 bintang sebagai majlis tertinggi di kalangan semua pihak berkuasa tempatan PBT di Sarawak dengan skor 95.63 mata daripada 100. Rata-rata penduduk Padawan yang ditemui juga berpuas hati dengan perkhidmatan dan infrastruktur asas yang disediakan di bawah MPP. Jadi pada pandangan kami pada baru Padawan tu dari segi environment, memuaskan, kebersihan dan alam sekitarnya lah. Kami anggap memang kebersihan dijaga betul-betul lah. Terutamanya bahagian kota tu, Kota Padawan, dan Batu 10, kebersihan pun nampak lah. Untuk makluman lah, telah berlaku bencana alam di kampung kami orang. Tanah runtuh contohnya dekat kampung. Kami ada feedback dengan MPP dan tidaknya dengan segera datanglah pada masa saya dalam tengah malam tanah runtuh. Dalam tengah malam juga tidak ada datang terus memeriksa keadaan tanah kami orang. Ya, tindakan yang terbaik lah yang kita dapat langkahkan itu lah. Harap kerjasama untuk berterusan. Kota Padawan kini itu banyak perubahan bagi kami. Salah satunya traffic light ya. Traffic light yang mengatur Ketua Madan yang untuk orang dari Padawan tu nak pergi dekat kawasan Kota Padawan tu, dari Belandih tu pergi ke Kota Padawan, dan dari Padawannya pergi ke Kuching. So sebab sebelum tu jam teruk berlaku. Sebab masing-masing mau keluar, aksiden pun terlalu banyak berlaku nak. So bila kini itu ada traffic light, ialah salah satu yang memudahkan penduduk kami orang situ lah, Tuan Mada. Saya sebagai penduduk yang area Padawan memang puas hatilah dengan segala perkhidmatan yang MPP sediakan. Actually banyak perkhidmatan yang MPP sediakan lah, macam pemungut sampah, grass cutting, macam fogging, and then macam septic tank, and then penyelenggaraan taman macam ni lah. So far kami sebagai rakyatnya memang puas hati lah.
Kajian Indeks Kebahagiaan 2024 diukur berdasarkan 14 komponen utama di mana terdapat 144 PBT di Semenanjung Malaysia, wilayah Persekutuan, Sabah dan Sarawak telah terlibat dalam kajian tersebut. Daerah Padawan telah mencapai status bandar bahagia pada tahun ini dengan skor 4.09. Majlis Perbandaran Padawan telah melaksanakan pelbagai inisiatif sehingga menerima pelbagai anugerah, antaranya Anugerah Emas pihak berkuasa tempatan untuk kategori Anugerah Alam Sekitar Perdana Sarawak 2022. Ini bertepatan dengan tema sambutan Hari Kebahagiaan Sedunia Peringkat Kebangsaan iaitu Bahagia Bersama Malaysia Madani. Laporan disediakan Marzella Sigai bersama Juru Kamera Awang Azmil untuk TVS. Selepas pandemik COVID-19, dunia mungkin berhadapan dengan satu lagi ancaman baru yang dikenali sebagai penyakit X dan rata-rata pengamal kesihatan dunia beranggapan bahawa ancaman ini akan merenggut lebih banyak nyawa lagi berbanding COVID-19. Namun, satu persoalan timbul iaitu sejauh manakah kesediaan sistem kesihatan negara dan juga masyarakat dalam menghadapi ancaman ini. Kita ikuti laporan khas bersempena Hari Kesihatan Dunia. Dalam konteks ancaman kesihatan global, terdapat beberapa perkara yang perlu diberikan perhatian. Contohnya, penularan penyakit, perubahan iklim dan juga kesihatan mental. Mari kita saksikan apa yang dikatakan para pakar kesihatan tentang hal ini. Walaupun ciri-ciri penyakit X masih belum dikenal pasti dan waktu berlakunya penyakit ini belum diketahui, pakar-pakar kesihatan telah menyuarakan kebimbangan terhadap impaknya. Menurut pensyarah Fakulti Perubatan dan Sains Kesihatan Universiti Malaysia Sarawak UNIMAS, Dr. Lim Seong Hee, sistem kesihatan negara perlu mengambil serius amaran Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO dengan melakukan langkah persediaan lebih awal selain belajar daripada pengalaman lalu sewaktu negara berdepan wabak COVID-19. Berbanding dengan COVID-19 yang kurang menyebabkan kematian, penyakit X dijangka akan mudah tersebar seperti campak dan mungkin mengancam nyawa seperti Ebola. Sebelum COVID-19 pandemik, masyarakat perubatan atau pengamal-pengamal perubatan sebenarnya telah lama menyedari bahawa terdapat potensi untuk penyakit baharu atau penyakit yang sedia ada tertiba muncul sebagai bencana, krisis atau pandemik antara seperti penyakit influenza yang seperti kita sedia maklum sebelum ni memang pernah jadi ancaman yang besarlah untuk global ini. Konsep penyakit X ini sebenarnya adalah refleksi dari kesedaran ini yang mencerminkan ketidakpastian mengenai sifat-sifat asal-usul ancaman masa depan terhadap kesihatan global. Senada dengannya, pakar gastroenterologi dan hepatologi Pusat Perubatan Timberland, Dr. Liu Shanfab menyifatkan kini wujudnya keperluan untuk melakukan persediaan lebih awal serta pemantapan kesiapsiagaan bagi berdepan wabak itu. Jadi apa yang penting ialah kesedaran untuk masyarakat, semua lapisan perlu mengambil tindakan kalau ada penyakit X ini berlaku kepada manusia. Katakan seperti COVID-19, kita perlu mengambil langkah-langkah untuk mencegah. Satu lagi yang penting, pengawal perubatan juga perlu ambil tindakan untuk kaji apa cara-cara atau langkah-langkah untuk merawat penyakit, membuat penyelidikan. Dalam pada itu, Pegawai Perubatan Klinik Kesihatan Sungai Bau, Dr. Said Ahmad Ashraf pula berpandangan rakyat di negara ini turut disaran untuk lebih cakna akan ancaman kesihatan baharu itu dengan sentiasa mengambil langkah berjaga-jaga. Kita akan buat health screening hari sekian-sekian, waktu sekian-sekian, boleh datang, panggil ahli keluarga yang lain ke penduduk-penduduk yang lain untuk datang buat screening. Tapi biasanya orang kata kadar kedatangan, kadar kehadiran datang tu memang tak memuaskan, memang tak ramai. Sebab basically orang takut, masyarakat kita ni dia takut nak cek. Sementara itu, rata-rata masyarakat mengakui bimbang akan ancaman kesihatan baharu tersebut. Malah, ada antara mereka telah pun mengambil langkah pencegahan dan mula menjalani amalan gaya hidup sihat bagi mengelakkan diri mudah dijangkiti mana-mana penyakit berbahaya. Senaman yang saya dapat lakukan adalah seperti berjogging
berjogging di sekitar kawasan Unimas ini, dan juga beberapa yang juga dapat menyumbang kepada kebaikan kesihatan adalah seperti kita melakukan kerja rumah, seperti mengemas dan juga membersihkan halaman rumah. Sentiasa jaga makanan, pembersihan, semualah. Sebab anak saya memang sensitif, ada asma, dua ada asma. Cara kebersihan saja. Sebagai pemantapan kesiapsiagaan bagi menghadapi penyakit yang belum diketahui ini, pelan pandemik yang komprehensif, perluasan kempen vaksinasi dan penyediaan peruntukan khas pandemik adalah penting seperti yang disarankan oleh WHO. Begitu juga dengan pemantauan berterusan, tindakan proaktif, penggunaan antibiotik yang rasional, langkah-langkah kawalan dan kerjasama antarabangsa. Dengan tema My Health, My Right, pada Hari Kesihatan Sedunia tahun ini, kita diingatkan akan pentingnya hak kesihatan kita dalam menghadapi ancaman kesihatan global. Jangan lupa jaga diri dan juga keluarga anda dan ikuti perkembangan terkini tentang isu-isu semasa demi kesihatan anda. Laporan Kimberly Dixon dan jurukamera Aziz Soleh untuk TVS. Baiklah, semoga perkongsian yang dikongsi tadi dapat memberi inspirasi, manfaat dan juga teladan untuk semua. Baiklah saudara, setiap persoalan pasti ada jawapannya dan setiap permasalahan pasti ada jalan penyelesaiannya. Jangan lupa temu janji kita pada episod akan datang. Saya Dago Salet, salam hormat.